Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Nasatu Fasihah binti Muhammad Nasir. Nombor matrik 22311186. Di sini saya akan membentangkan saya punya written assignment, okay, yang bertajuk kesalahan pengguguran kandungan, perbandingan dalam hukum syarak dan kanun kesisaan di Malaysia. Jadi sebagai pengenalan, saya nak nak bercakap di sini bahawa fenomena pengguguran kandungan ni dalam kalangan wanita, dia merupakan suatu isu yang sensitif lah, kerana ia berkait rapat dengan adat, agama, budaya dan undang-undang. Jadi masyarakat kita sendiri memandang serius bahawa perbuatan menggugurkan bayi dalam kandungan ini dianggap sebagai suatu perbuatan yang keji, kerana ia seolah-olah menggalakkan wanita itu sendiri untuk melakukan perbuatan yang tidak bermoral dan melanggar hak asasi manusia lah. Jadi yang seterusnya saya akan pergi ke bahagian definisi. Okay. Secara generalnya pengguguran ni adalah merujuk kepada perbuatan mengeluarkan janin daripada rahim secara paksaan dengan menggunakan sebarang perantaraan, tidak kira sama ada secara langsung atau tidak, selagi mana ianya bertujuan untuk mematikan hayat janin tersebut. Di sini juga saya nak kongsikan takrifan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana keguguran ini ditakrifkan sebagai suatu perbuatan membuang embrio daripada rahim seorang ibu, okey, disebabkan oleh kematiannya atau menyebabkan kematiannya. Jadi perbuatan menggugurkan itu boleh berlaku dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah spontan, iaitu secara tidak sengaja. Okey, dan yang kedua adalah disebabkan perbuatan. Okey, perbuatan adalah keadaan di mana pengguguran itu terpaksa dilakukan demi menyelamatkan nyawa ibu, dan yang seterusnya adalah paksaan. Okey, dalam kajian kita ini kita akan fokus kepada perbincangan pada kategori yang ketiga, iaitu paksaan. Dalam kajian ini mengenai perbincangan tentang hukum pengguguran janin, saya mengambil fatwa daripada Majlis Mufti Wilayah Persekutuan sebagai rujukan utama. Jadi menurut Mufti Wilayah Persekutuan, pengguguran janin selepas ditiupkan roh, iaitu selepas 120 hari, adalah diharamkan dalam Islam dengan sepakat semua mazhab dalam Islam ini, kerana ia dikira sebagai perbuatan membunuh. Jadi di sini Mufti Wilayah Persekutuan bersandarkan kepada sabda Nabi SAW daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berbunyi, sesungguhnya setiap daripada kamu dihimpunkan penciptaannya di dalam rahim perut ibumu selama 40 hari, kemudian jadilah nutfah, iaitu segumpal darah selama tempoh itu juga, kemudian jadilah alaqah, iaitu segumpal daging selama tempoh itu juga, kemudian diutuskan malaikat dan ditiupkan ke dalamnya roh. Jadi di sini para ulama sepakat bahawa roh ditiupkan pada janin ketika berusia 120 hari terhitung sejak bermulanya bertemu sel sperma dan juga ovum. Artinya peniupan roh itu kepada janin berlaku pada janin yang berusia 4 bulan penuh dan masuk bulan yang kelima. Pada masa inilah segala hukum mulai berlaku padanya. Dan disebabkan itulah pengguguran janin selepas tempoh 120 hari itu diharamkan di dalam Islam dengan sepakat semua mazhab dalam Islam, kerana ianya dianggap sebagai perbuatan membunuh seorang manusia. Namun begitu, terdapat pengecualian di dalam hukum syarak di mana pengguguran itu dibenarkan dalam beberapa hal yang berkaitan. Okey, antaranya yang pertama saya bagi contoh di sini adalah pengguguran janin bagi wanita yang positif virus Zika. Dan yang kedua adalah pengguguran janin bagi wanita yang menghidapi thalassemia, dan yang seterusnya adalah pengguguran janin bagi mangsa rogol. Jadi secara generalnya macam yang kita faham tadi, okey, pengguguran selepas 120 hari itu tidak dibolehkan lah menurut para fuqaha. Namun dalam ketiga-tiga keadaan yang saya sebutkan sebentar tadi dibolehkan, maksudnya selepas 120 hari bila mana terdapat komplikasi, okey, yang diperakukan oleh pakar perubatan ataupun
terdapat mana-mana situasi di mana membawa bahaya kepada nyawa seseorang ibu, maka pengguguran selepas 120 hari itu dibenarkan menurut hukum syarak. Dan yang seterusnya, saya akan go kepada fatwa kebangsaan, okey, yang dikeluarkan oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan, di mana hukum pengguguran ini boleh berlaku dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah haram, di mana menggugurkan janin yang telah berusia lebih daripada 120 hari ke atas kerana janin tersebut telah ditiupkan roh. Dan yang kedua, hukumnya makruh, bila mana menggugurkan janin yang berumur antara 1 ke 40 hari sekiranya tidak mendatangkan apa-apa bahaya pun kepada ibu yang mengandung itu, namun begitu telah mendapat persetujuan antara pasangan suami isteri. Dan yang ketiga, fatwa kebangsaan menyatakan hukumnya harus bila mana menggugurkan janin yang berumur sebelum 120 hari sekiranya janin itu cacat dan berpenyakit yang boleh membahayakan nyawa seorang ibu itu sendiri. Setelah habis bincang bercakap tentang soal hukum pengguguran menurut hukum syarak, jadi sekarang kita akan buat perbandingan menurut kanun kesesaan di Malaysia. Secara asasnya, Malaysia memang tak ada akta khusus untuk kawal aktiviti pengguguran di Malaysia lah. Seperti mana di negara luar, mereka memiliki akta yang khusus, iaitu The Abortion Act 1967 untuk kawal perbuatan yang tidak bermoral ni lah. Namun di Malaysia kita ada 2 akta, okey, pada saya memadai, iaitu kanun kesesaan dan yang kedua adalah Akta Perubatan 1971. Jika kita teliti pada Penal Code, kita dapati Seksyen 312 hingga 316 merupakan peruntukan yang ada menyentuh mengenai pengguguran di Malaysia. Okey, jadi sebagai contoh saya nak baca sikit lah. Macam Seksyen 312 ini memperuntukkan bahawa barang siapa dengan sengaja menyebabkan seseorang perempuan yang hamil itu gugur, hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai 3 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Okey, dan yang seterusnya Seksyen 312 turut menguraikan bahawa seseorang wanita yang menyebabkan diri sendiri mengalami keguguran adalah termasuk di bawah pengertian seksyen ini. Maka di sini, berdasarkan takrifan seksyen ini, pengguguran dilihat sebagai suatu jenayah homicide kerana ia dilakukan dengan sengaja dan tidak boleh dianggap sebagai miscarriage, iaitu keguguran secara spontan ataupun disebabkan terapeutik lah, iaitu perubatan. Okey, kalau kita tengok tadi pada hukum syarak, terdapat pengecualian, begitu juga dalam kanun kesesaan di Malaysia. Okey, ada pengecualian dalam Akta Perubatan 1971. Okey, saya bacakan di sini. Secara praktisnya terdapat beberapa situasi pengguguran itu dibenarkan menurut alasan-alasan perubatan dengan batasan-batasan yang tertentu. Okey, seperti mana yang disebut dalam Akta Perubatan itu. Namun begitu, penamatan kehamilan itu, iaitu pengguguran itu, mestilah mengikut indikasi yang telah ditetapkan oleh Kod Etika Amalan Profesional yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Perubatan Malaysia. Jadi di sini sebagai contoh, pengguguran terapeutik yang dibenarkan di bawah Seksyen 312 Kanun Kesesaan, okey, dibenarkan bila mana hanya doktor yang berdaftar di bawah akta ini sahaja dibenarkan untuk menjalankan prosedur pengguguran itu. Setelah membuat perbandingan, okey, hukum pengguguran di dalam undang-undang kanun kesesaan Malaysia dan juga hukum syarak, dapatlah kita simpulkan di sini bahawa perbuatan pengguguran itu dianggap sebagai satu jenayah lah, sebab ianya menggambarkan suatu tindakan yang membunuh satu jiwa dan juga melanggar etika, norma dan juga moral kemanusiaan. Tetapi terdapat beberapa justifikasi ataupun kelonggaran di mana perbuatan pengguguran itu dibenarkan atau dibolehkan, okey, selagi mana terdapat alasan-alasan yang benar-benar telah dinyatakan oleh pengamal perbuatan yang bertauliah. Namun begitu, saya nak tegaskan kat sini sikit lah, walaupun kelonggaran itu diberikan, ia tidaklah sampai satu tahap
ianya menafikan hak seorang anak untuk hidup, kerana ia memang benar-benar dilakukan atau dibenarkan dalam ruang lingkup yang sangat terbatas, okey, menurut kanun kesesaan di Malaysia, dan juga menurut pandangan hukum syarak, di mana jatuhnya hukum haram bagi pengguguran yang dilakukan tanpa alasan-alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.